Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mula dengan chapter 6. Untuk chapter 6 ni kita ada kita akan belajar mengenai uniform circular motion. Mana kamu akan belajar mengenai beberapa pertukaran unit. Kamu akan belajar mengenai centripetal acceleration, centripetal force lah. Dalam chapter 4 kamu ada belajar mengenai dengan force, Newton's law. Kita akan kaitkan dengan Newton's second law satu ni. Dan pertama kamu kena tahu apa itu uniform circular motion lah. Ini ada beberapa contoh uniform circular motion. So a ball at the end of string revolving around one's head. So maksudnya kamu ada satu tali. Yang ni objek ni kamu pusing-pusingkan dia menggunakan tali ya. Circular motion of the moon about the earth. So kita ada bumi, earth, dan kita ada bulan yang mengelilingi bumi. Circular motion. And then kita ada car travelling around a turn. So kalau kamu sekarang ni dah boleh bawa kereta, kamu ada kereta berpusing pada bulatan lah. Ini bulatan. Ni jalan raya tu. So ini kereta kamu. Kamu bawa kereta pusing bulatan. Okay, and then parts of motion of a roller coaster contohnya. So kamu ada roller coaster macam ni contohnya, adalah bulatan situ, bentuk bulatan sikit kan. Okay, so semua ni adalah contoh-contoh circular motion. So macam mana dia boleh bergerak dalam circle tu? Macam mana dia boleh bergerak dalam satu bulatan? So semuanya disebabkan oleh adanya centripetal force dan centripetal acceleration. So pertama kita nak tahu unit-unit physical quantities yang terlibat dalam calculation ini. Okay, uniform circular motion is defined as motion in circle at constant speed v. So untuk circular motion, velocity dalam pergerakan ini adalah speed dalam pergerakan ini adalah constant. Kenapa saya kata speed dia constant? Kita ambil contoh ini ni. Tali objek bola ni diikat pada tali dan dia dipusingkan. Okay. So bola ini akan bergerak dengan speed contohnya 5 meter per second. V sama dengan 5 ms/1. Dan di sini pun bola ini akan bergerak dengan speed 5 ms/1. Sepanjang bulatan inilah dia akan bergerak dengan kelajuan laju dia adalah 5 meter per second. Constant speed. Apa yang berubah adalah direction velocity tu. So contohnya dekat point ni, dekat point sini, saya lukis semula. Dekat point sini, velocity dia akan ke arah ini. Velocity. So velocity ni ke arah di sini, velocity dia ke sana. Di sini, velocity dia ke sini. Velocity dia ke sana. Ini kalau dia bergerak clockwise lah. Okay. So apa yang nak diberitahu di sini adalah walaupun magnitude dia sama, kat sini 5 ms/1, sini 5 ms/1, 5 ms/1, 5 ms/1. Hal laju dia, magnitude dia sama kat mana-mana point, tapi direction dia berbeza. Okay, kamu nampak kat sini direction dia ke arah lain. Setiap point direction dia ke arah lain. So bila direction berubah, bermaksud velocity dia tak sama. So bila ada perubahan velocity, bermaksud objek ini sedang berlaku accelerating, memecut.
ada acceleration. Okay. Itu yang saya nak bagi tahu lah. So penting kamu tahu konsep ni. Velocity dia, speed dia sama tapi velocity dia tak sama. Magnitude dia sama. Kenapa? Sebab magnitude dia sama tapi direction dia berubah. So bila velocity tak sama, objek ini akan memecut ada acceleration. Okay, so kamu kena tahu direction of velocity ni always tangential to the motion. Okay, so motion dia bergerak dalam bentuk bulatan. Direction velocity ni always tangential. So, ini adalah center of the circular motion. Sekejap. Okay. Acceleration always pointing towards the center. AC, 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 AC. AC ni apa? AC adalah centripetal acceleration. Okay. Okay. So direction dia always pointing towards the center of the circular path. So kalau kamu tengok kat sini, velocity dengan acceleration ni, dia punya angle adalah 90. Okay. Perpendicular to each other. Okay. So ini V contoh, ini adalah AC. Perpendicular. 90 darjah. Okay, ini konsep yang kamu kena faham. Okay, seterusnya kita nak tengok beberapa physical quantity yang penting. So, kita ada angular displacement, angular velocity, period, frequency, linear velocity. Okay. Angular displacement. Kalau dalam kinematic linear motion chapter 2, kamu ada S. S itu adalah jarak dalam satu straight line. Okay. So, dalam sini, dalam chapter ni kamu akan belajar angular displacement. Tadi S ni adalah displacement. So dalam chapter ni kamu akan belajar angular displacement. So angular displacement ni kaitannya dengan displacement, ini adalah dia punya equation. Ini displacement S equals to R theta. Theta tu adalah angular displacement. R ni adalah radius dia. So to describe circular motion, we use angles instead of time distance. Okay, so dalam circular motion kita guna angles. The relationship, circular length, circular arc. Yang ini adalah equation dia, S sama dengan R theta. So theta ni kita ada tiga unit lah boleh kata, iaitu revolution, dan kita ada degree, dan kita ada radian. Okay, so satu revolution sama dengan 360 darjah. Yang ni kamu tahu satu bulatan angle dia adalah 360 darjah. So dalam satu bulatan juga radian dia adalah 2 pi. Yang ni kamu ada belajar sebelum ni dalam matematik di sekolah lah. Okay, so ini adalah relationship dia. So saya tunjuk beberapa contoh calculation untuk unit conversion. So contohnya A, kita ada convert degree to rad. Contohnya kita ada 60 darjah. Kita nak tukar 60 darjah kepada radian. So sama dengan 60 darjah. Kita nak hilangkan degree. So bermaksud degree adalah kita nak hilangkan degree dan kita nak rad. So rad mesti di atas, degree mesti di bawah lah. 360 degree. Okay. So 360 darjah bersamaan dengan 2 pi rad dari sini. Daripada atas ni. Okay. So kita boleh potong degree dia.
So, kita akan dapat bersamaan dengan pi per 3 rad. So, kamu jangan tinggalkan jawapan kamu dalam bentuk pi. So, kamu akan dapat 1.05. Okay, tu. Jangan tinggalkan jawapan kamu dalam bentuk pi. So, 60 darjah adalah bersamaan dengan 1.05 radian. Tu convert degree kepada radian. B. Kita nak tukar revolution. Convert revolution into radian. Contohnya kita ada 3 revolution. Berapa radian? So, kita nak hilangkan revolution. Kita pastikan revolution ni berada di bawah. So, 1 revolution bersamaan dengan 2 pi rad. 1 revolution. So, kita boleh potong revolution. Dapatlah 6 pi rad. Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pi. So, kita akan dapat 18.85 rad. Okay. Dan yang contoh, saya bagi satu lagi contoh. Nanti kamu buat dalam soalan tutorial. Kita nak convert radian to revolution. So, katalah kita ada 8.5 rad. Samaan dengan 8.5 rad. Kita nak revolution. So, bermaksud rad mesti di bawah lah. So, 1 revolution sama dengan 2 pi rad. Okay. So, kita akan dapat 1.35 revolution. Okay. Itu adalah untuk unit conversion lah. Kamu boleh buat contoh lain. Okay. Seterusnya kita ada angular velocity. So, angular velocity, kita ada equation angular displacement divided by time. So, dalam kinematic kita ada V sama dengan S over T. So, yang ni kita ada omega sama dengan theta over T lah. Hampir samalah konsep dia. So, period adalah time to complete one revolution. So, untuk satu bulatan, untuk objek tu bergerak satu bulatan, one complete cycle, berapa time dia? So, itu adalah period. So, kita ada equation period T, simbol dia adalah capital T equals to 2 pi over omega. Dan kalau kamu nak guna formula ni, kamu kena pastikan your omega ni dalam unit rad per second. So, soalan mungkin akan bagi omega ni dalam bentuk tak semestinya radian per second. Dia boleh juga bagi dalam revolution per minute, revolution per second. So, kamu kena tukarkan omega ni kepada rad per second, baru kamu masukkan dalam equation ni untuk kira period. Your period must be in seconds lah, kalau dia minta dalam seconds. Okay, so frequency adalah number of revolutions per second. So, F equals to 1 over T. So, dalam satu saat tu, berapa putaran objek itu bergerak. So, linear velocity, yang ni yang kita dah belajar dalam chapter 2. So, cumanya dalam kali ni kita nak kaitkan linear velocity tu dengan angular velocity. So, itu sebab kita ada equation V equals to R omega. Okay. It is directed tangentially to the circular path yang tadi saya dah explain tu. So, dia mesti tangential dalam circular path ni lah. Okay. Seterusnya, kita nak tengok beberapa contoh soalan. So, example 1, Earth is rotating about its axis. What is its angular speed in radian per second? Dia nak kita cari omega. Omega sama dengan T over theta over T lah.
So, kita nak cari berapa angular speed dia. So, satu rotation kita tahu, satu rotation bumi samaan dengan satu hari, one day. So, one day we have 24 hours. So, we must make sure that the time is in seconds. So, kita ada 24 hours ni adalah dia punya period lah. So, T equals to 24 hours equals to, we have to convert into seconds. 24 multiplied by 60 multiplied by 60. So, you will get 86400 seconds. So, itu adalah period. So, satu rotation, data dia adalah satu rotation dengan satu rotation adalah 2 pi rad. Nak kira omega. Omega ni equation dia. So, 2 pi rad over 86400 seconds. So, then you will get omega 7.27 times 10 power negative 5 radian per second. Okay. Angular speed and radian per second. So, dapatlah 7.27 darab 10 kuasa negatif 5 radian per second. Okay. Seterusnya kita tengok example kedua. Okay, a car travel around circular path of circle of radius 5 meter. So, kita ada R sama dengan 5 meter at a rate of 60 revolution per minute. Itu adalah dia punya omega. 60 revolution per minute. Find its angular speed in radian per second. Dia nak omega dalam radian per second. So, A. Okay. So, dia nak dalam revolution dalam radian per second. So, kita nak hilangkan rate. Sekarang ni kita ada revolution per minute. So, kita kena tukarkan revolution kepada radian dan minute kepada seconds. So, kita tukar revolution ni. So, bermaksud revolution mesti di bawah lah supaya kita boleh cancel out. Ni rad. 2 pi. 1. Harap. So, nak tukar minit mesti di atas. 1 minit sama dengan 60 saat lah. Okay. Then, kita boleh cancel out. So, we will get 2 pi rad per second. So, kita nak tinggalkan dia dalam bentuk pi, kita akan dapat 6.28 rad per second. Itu untuk soalan A. Angular speed in radian per second. B is linear speed around the circle. So, B, dia nak kita cari V. V sama dengan R omega. So, R dia dah bagi 5. Omega tadi kita dah kira 6.28. Second, so kita akan dapat 31.42. So, unit dia sekarang ni adalah meter per second. So, jangan confuse ya. Unit dia antara linear speed dengan angular speed. Angular speed, biasanya unit kita akan pakai radian per second. Linear speed, SI unit dia adalah meter per second. Example 3. An object undergoes circular motion with uniform angular speed of 100 revolution per minute. Calculate the period and the frequency. So, kita ada omega sama dengan 100 revolution per minute. Kita ada equation period
sama dengan E sama 2 pi over omega. Di mana omega ni perlu dalam radian per second supaya kita dapat period dia dalam second. So kita perlu tukar omega ni daripada revolution per minit kepada radian per second lah. So, kita nak cancelkan revolution. So satu revolution sama dengan 2 pi rad. Dan kita nak tukarkan minit kepada saat. So minit sama dengan 60 saat. So now we can cancel minute, revolution, cancel revolution. Then we will have 10.47 rad per second. So kita substitute into equation period. T equals to 2 pi over omega dengan 2 pi per 10.47. Dapatlah period dia 0.6 seconds. Okay, B, frequency. F equals to 1 over period 1 per 0.6 seconds. So kita dapat 1.67 unit untuk frekuensi adalah hertz ataupun per second lah. 1.67 hertz ataupun 1.67 per second as negative 1. Okay, ada beberapa soalan. Setakat ni ada soalan? Ada, sir. Okay, kalau tak ada kita proceed. Okay, centripetal acceleration. Okay, tadi saya dah explain mengenai centripetal acceleration, di mana konsepnya dia mesti perpendicular points toward the circle, perpendicular to linear velocity. Okay. Equation adalah AC equals to V squared over R, centripetal acceleration. So sekarang ni kita nak tengok sekejap, kita nak tengok contoh simulation ya. So, ini adalah contoh circular motion . So kita boleh tengok kat sini. Kamu ada acceleration, kita ada speed 20, kita ada radius dia 30. Kita boleh kira dia punya acceleration. AC equals to V squared over R. So kalau kamu gunakan substitutekan nilai V tu sebagai 20, R dia 30 dalam equation AC sama dengan V squared over R, kamu akan dapat acceleration dia 13
meter per second. And then mass dia 10. So kalau kamu nak kira force dia, F sama dengan MA. So kamu akan darabkan acceleration ni dengan M dia 10, kamu akan dapat net force dia 133 Newton. So kalau kamu nak practice equation tu, kamu boleh lah tukarkan nilai di sini. Tukarkan speed dia berapa, tukarkan radius dia makin besar atau makin kecil. Okay. So kamu boleh main-main kat sini lah untuk check macam mana kamu boleh pakai equation V squared over R untuk kira acceleration dia. Okay. Okay, kita tengok sebagai soalan ni tadi. So, acceleration of a revolving ball. You have a situation, a 150 gram ball at the end of string is revolving uniformly in a horizontal circle of radius 0.6 meter. The ball makes 2 revolutions in a second. What is its centripetal acceleration? So, the question wants you to calculate AC berapa. AC kita ada equation dia sama dengan AC sama dengan V squared over R. Okay, so kita kena kira. Kita kena ada dia punya velocity. R dia dah bagi. R sama dengan 0.6 meter. So, kita kena cari dia punya velocity lah. Macam mana kita nak cari velocity? Kita ada velocity sama dengan R omega. Again, dalam equation ni kita cuma ada R. So, kita perlu cari berapa omega. So, omega tu macam mana kita nak cari? So, dia dah kata 2 revolutions in 1 second. So, maksud omega sama dengan 2 revolution per second. Ini adalah omega yang dia bagi. Dan kita tahu omega kita mesti tukarkan kepada radian per second. So, berbeza dengan situation tadi. Tadi kita ada revolution per minute. Sekarang ni kita ada revolution per second. So, bermaksud kita cuma perlu tukarkan unit revolution tu sahaja kepada radian. Satu revolution bersamaan 2 pi rad. So, kita boleh cancel out. So, kita akan dapat omega dia adalah 4 pi rad per second pun bersamaan dengan 12.57 rad per second. So, dah ada omega, kita boleh substitute di dalam equation ni. 0.6 dengan 12.57 rad per second. So, you will get 7.54 meter per second. So, ini adalah kamu punya linear velocity. So, you can substitute value ni ke dalam equation ni lah. So, centripetal acceleration equals to V squared over R. Substitute the value. 7.54 squared over 0.6. Dan kamu akan dapat centripetal acceleration 94.8 ms/2. Okay, ada sebarang soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Tiada, sir. Okay, so kita proceed pada example seterusnya, centripetal acceleration. So, ini adalah contoh untuk centripetal acceleration lah.
We have situation, the moon's nearly circular orbit about the Earth has radius of about 384 thousand kilometer and a period T of 27.3 days. So ini adalah masa yang diambil untuk bulan mengelilingi bumi dalam masa sebulan lah. Jarak dia adalah 384,000 kilometer. They determine the centripetal acceleration of the moon towards the Earth. Okay. So kita ada R sama dengan 384,000,000 meter ataupun bersama dengan 3.84 darat 10.8 meter. And then kita punya period T equals to 77.3 days bersamaan dengan kita boleh tukarkan period ni kepada second untuk 7.3 darab 24 darab 60 darab 60. Okay. Ini kita nak tukarkan kepada jam, kepada minit, kepada seconds. So 2, 3, 5, 8, 7, 2, 0 seconds. Then determine centripetal acceleration. So AC equals to V squared over R. Sebelum tu V squared over R, and then kita tak ada velocity, so kita boleh dapatkan daripada period ni lah. So kita tahu equation untuk period T equals to 2 pi over omega ya. So bermaksud omega sama dengan 2 pi over T. So 2 pi over 2358720. So you will get omega 2.66 darab 10 - 6 per second lah. Okay. Ini kamu dah dapat nilai omega. Okay. And then kita tahu V sama dengan R omega. V sama dengan R omega. So bermaksud kalau kita ada V sama R omega, kita substitutekan ke dalam ni R omega square over R. So kita akan dapat R square omega square over R. So potong R ni, kita akan dapat R omega square. Okay, so bermaksud kita ada A C sama dengan R omega square. So kita dah ada omega di sini. Ini ada satu lagi new equation untuk kamu ya. So AC equals to R omega square. So kamu boleh substitute the value. R dia dah bagi 3.84 darab 10/8. Omega tadi kita dah kira 2.66 darab 10 6 square. So kita akan dapat angular acceleration 2.72 darab 10 - 3 ms - 2. So kamu tahu equation untuk AC sekarang ni kita ada AC sama dengan R omega squared dan AC sama V squared over R. So kalau kamu ada velocity, kamu boleh guna equation yang ini. Kalau kamu ada angular velocity, kamu boleh guna equation yang ini lah. Okay, kita pulang kepada kamu. Okay, itu adalah centripetal acceleration. Ada sebarang soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Okay, terus
sebelum saya tutup kelas hari ini,